Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا رزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا مباركا وارزقنا شفاء من كل داء. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا. اللهم اجعلنا وأولادنا وأسرتنا وعشيرتنا وأهلنا وإخواننا وأصحابنا وجيراننا وخلافنا من عبادك الصالحين. اللهم يا دافع البلاء والنقم ادفع عنا يا الله، ادفع عنا يا الله، ادفع عنا يا الله عن المسلمين كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sambungan sifat wahdaniyah yang kita telah bincang 2 minggu lepas dan minggu depan. Baik, kata dia sambungan, kata dia dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya 2 sifat atau lebih daripada jenis yang satu, seperti 2 kudrat atau 3, dan berbilang pada sifat ini dinamakan kam muttasil pada sifat. Baik, kata dia sambungan hak yang telah lepas wahdaniyah. Bila kita sebut dia wahdaniyah, wajib kita menafikan kan muttasil dan kam munfasil. Iaitulah kita wajib menafikan bilangan-bilangan bagi Allah dari segi zatnya. Kam muttasil iaitulah bilangan-bilangan yang berhubung. Itu muttasil maknanya dia berhubung. Kita murajaah balik yang telah lalu, yang minggu lepas, yang berhubung. Artinya kita tidak boleh kita menafikan bilangan-bilangan dari segi hubungan Allah. Zat dia lah. Hubungan Allah ni hubungan zat, iaitu zat Allah Ta'ala. Tidak boleh ada bilang. Sama ada kita bilang secara atas ataupun bawah, itu bilang. Kiri ataupun kanan, itu berbilang. Depan ataupun belakang, itu berbilang. Di mana Allah, di situ ataupun di sini,
maka itu dinamakan berbilang. Begitu juga berbilang dari segi diri zat Allah, berbilang dari segi lapisan-lapisan diri dia, ataupun dia ada partner dia, yang mana ada apa dia panggil dah, adanya kepala, adanya tangan, itu satu bentuk berbilang. Juga berbilang zat dia daripada lapisan-lapisan diri, iaitulah daripada contohnya seumpama kulit, darah, daging, tulang, orak, lemak dan sebagainya. Itu juga berbilang. Juga berbilang itu walaupun tidak ada perkara-perkara begitu, tetapi boleh dibelah, boleh dikerak, boleh dirisik dan sebagainya. Itu juga dinamakan berbilang dari segi kam muttasil diri zat Allah. Itu kita nak nafi. Itu kita nak nafi sebagaimana yang kita sebut minggu lepas. Bilangan ini ramai di kalangan kita memang dah menafikan. Cuma ada segelintir sahaja yang tidak menafikan bilangan dari segi zat Allah ini. Rata-rata ahli sunnah wal jamaah memang menafikan hak ni, dan kita i'tiqad dan kita pegang sungguh-sungguh dalam hati memang begitu. Kita nafi dah kam muttasil. Cuma ada segelintir umat kita, umat Muhammad ni, umat akhir zaman ni, dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala, dia tidak menafikan kam muttasil. Tidak ada juga Allah Ta'ala ni ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah, ada macam-macam bilangan. Dan diri Allah Ta'ala juga ada begitu berbentuk begini. Itu tidak menafikan kamutasil. Itu segelintir sahaja, jangan terpengaruh. Baik. Kemudian hak yang keduanya, hak yang kita murajaahnya, hak yang kita nak nafikan juga, kam mumpasil. Kam mumpasil. Apa dia? Iaitulah bilangan-bilangan Allah Ta'ala, bukan dari segi zat dia, tetapi dari segi bilangan berbilangnya Tuhan. Satu Tuhan ini nama dia Allah. Satu Tuhan ini nama dia sekian-sekian. Satu Tuhan ni dia berbentuk berkuasa. Hak ni bentuk dia beriradat sama macam Allah Ta'ala juga, cuma kurang sikit ataupun sebagainya. Ini juga kita nak nafi. Hak yang bilang-bilang hak lagu ni, dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil kam mumpasil. Ada orang tak pandai bahasa Arab tu, bila bolok tu muttasil dengan mumpasil itu tukar landa habislah. Nampak tu? Ini kam mumpasil, arti mumpasil ni ceraian daripada zat Allah. Bilangan-bilangan yang bercerai daripada zat. Artinya ni zat Allah, bukan ni contoh. Anda faham deh? Bukan ni. Ni zat Allah, ni zat Allah. Dia juga ada Allah, dia berkuasa, dia beriradat, dia berilmu, apa semua sekali. Kemudian ada satu lagi zat, ini juga Allah ataupun ini juga Tuhan. Walaupun tidak Allah, tapi ini juga Tuhan. Maka hak ni juga Tuhan, hak ni juga Tuhan, hak ni juga Tuhan. Itu kalau kita i'tiqad begitu, maka kita masih lagi tidak menafikan dari segi kam mumpasil. Kam mumpasil, walaupun kita sebut di mulut kita hanya ada Tuhan satu saja. Satu je Tuhan sebut di mulut, tetapi perbuatan kita, i'tiqad kita, kata tutur kita tak menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu satu dari segi menafikan kam mumpasil. Kam mumpasil. Nampak tu? Sebab kadang-kadang kita macam-macam kita laku, macam-macam kita buat, macam-macam kita itu menunjukkan ada lagi, kalau misalkan kuasa, ada lagi lain yang lain daripada Allah Ta'ala berkuasa, dan kita tidak menafikan Allah Ta'ala itu berkuasa. Kalau kita menafikan Allah Ta'ala itu berkuasa, maka hak itu tidak dinafikan lagi, jelas jadi kafir. Nampak? Kalau kita menafikan Allah Ta'ala itu berkuasa, jelas tidak dinafikan lagi, kafir. Nampak tu? Tetapi yang jadi masalahnya, yang tidak jali ni hak jenis khafi.
Jenis tersembunyi kita tak sedar. Tak sedar macam mana? Kita merasakan bahawanya kudrat Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala berkudrat, berkuasa, tetapi ada juga kita bergantung harap kepada kuasa yang lain pada Allah Ta'ala. Maka itu juga dinamakan kita tidak menafikan kam mumpasil tadi. Bilangan-bilangan yang hak yang bercerai dengan Allah, bukan yang berhubung dengan Allah, yang bercerai dengan Allah tadi. Maknanya kalau dari segi kudrat ada Allah Ta'ala kudrat, tapi orang lain pada kudrat tu hak minggu lepas lagi kita sarah dah. Nampak tu? Tidak. Ini macam-macam jenis nak mari kita terima belaka. Mari apa pun kita terima. Mari hak ni pun kita terima. Kita terima belaka menjadi kuasa kepada anggapan kita. Baik. Itu dia. Learning kan Allahu Akbar. Nak pergi ke syirik tu banyak. Ni hak terbaru ni pula ni. Benda tu SU. Hak terbaru ni. Tak tahu. Abon. Apa? Abon, apa saya nak sebut dah boleh. Hak Jepun tu lah. Apa dia panggil? Tak tahu seorang ke? Masya Allah. Kena ada peka juga dia. Tak mana dah. Kena ada peka juga. Kena ada tahu juga tu. Cuma saya nak sebut tak erti. Abang apa? Mak dia tahu kot dalam tu. Mak dia tahu. Dia peka sikit. Apa siapa? Apa abang? Tak sedar nak sebut. Tak erti nak sebut. Ni hak yang Jepun mari daripada Jepun ni. Mari daripada Jepun dia nak buat di Malaysia. Masalahnya nak buat di Malaysia. Nampak tu? Kita Malaysia ni, marilah apa benda pun. Terima belaka. Marilah apa benda pun, terima belaka. Daripada zaman dulu, sampai ke ni. Ingat ke zaman hak 22 bulan baru ni, dia hak teruk. Zaman 22 bulan, teruk belaka. Minta maaf saya cakap ni. Saya laser sikit. Bukan masalah politik. Bukan nak hentam orang tu, hentam orang ni minta maaf. Nampak tu? Tapi gitulah maksud dia ni. Dari zaman dulu sampai ke ni. Sebab tu bala tu turun daripada dulu. Bala ni tak habis-habis. Kau berat. Ni hak Jepun ni dia ambil budaya Jepun dia panggil. Dan budaya Jepun buat apa buat mari di Malaysia? Nampak tak? Apa yang dibuat di Malaysia? Tunjuk pula, elang pula orang puang hak pakai tudung. Dan hak program hak lepas dah tu ramai juga kita tengok dalam kelayak ramai tu puluh-puluh ribu orang. Ada juga walaupun tak ramai tapi masih ada dalam ramai-ramai tu orang puang hak pakai tudung. Pakai tudung dia orang puang orang lelaki dah. Kita sebut orang puang ni sebab gini dua perkara sebab kita nampak orang puang dalam tu. Yang pertama pakai tudung. Orang lelaki tak pakai tudung ni kita tak nampak orang lelaki. Mungkin ada. Nampak hak? Yang kedua hak berahidah ni benda gini. Hak pelik-pelik ni orang puang. Minta maaf mak dia dah jangan marah, jaga sikit anak puang. Hak pelik-pelik gini orang puang. Hak jenis gila-gila, hak jenis beraya, hak jenis suka-suka ni, wah-wah ni jenis orang puang. Nampak tak? Daripada dulu lagi. Mari Syahrul Khan. Gila di airport. Tak ada orang lelaki, orang puang belaka. Gila hysteria. Mari K-pop. Tak memang tahu tak K-pop tak memang. Berat penyakit dah kita penyakit. K-pop tu Korea. Syahrul Khan tu Hindu tu, apa India. Gila dia pun. Peluk atas petah dengan K-pop. Orang puang juga. Pakai tudung tu, kalau kita kenal pakai tudung, tak ada masalah. Mari Gangnam Star. Hak pemda Gangnam Star tak tahu tu. Pemda Gangnam Star dia tahu tu. Mari Gangnam Star. Gangnam Star tu orang pun tak cerdik, nampak muka pun tak cerdik. Memang tak cerdik. Belajar pun sakat je menang je. Lagu dia pun teruk, bodoh. Nyat. Apa benda nari dia pun tak ada seni sikit habuk. Tapi dia mari sini nak cerita, bayar orang dia berapa juta sekali mari. Hak gila apa dia? Allah ke puang.
Saya duk fikir dengung dia gila atas ayat apa ke? Atas ayat body orang tu. Huduh je. Sungguh pun. Biarlah tak imam orang lama orang tua pun. Comel tak imam jauh kepada dia. Biar tak imam tua pun nak cerita. Sungguh nak cerita. Huduh je. Nak kata dia pelajaran tinggi. Dia menang je. Nak kata dia nari sedap. Nyanyi dia tu sedap. Nyanyi dia tak tahu benda. Gangnam Star. Apa benda tahu? Tak tahu bisbu. Minat tak apa. Dia orang cerita nak cerita. Teruk tak teruk. Hak ni hak mari ni pula. Banyak lagi. Mana kalau nak bilang tu banyak lagi. Cuma orang pun dalam kepala tak pun apa. Saya pun dalam kepala sikit-sikit. Supaya ambil iktibar sangat. Benda-benda ni berlaku ni teruk sangat. Hak ni hak yang baru ni Jepun pula ni. Dia kata nak memperingati roh. Nampak? Nak memperingati roh. Jepun ni dia tak apa mati. Dia tak takut mati. Sebabnya bila dia mati, tak apalah, dia saling body dia panggil. Saling body tua dah matilah. Tak apa, sekali dia akan lahir balik dalam budak, jadi muda balik. Tu Jepun. Sebab tu dia memperayakan apa benda ni, memperingati roh yang telah mati. Dia punya macam-macam lah. Dia punya cara dia tu. Ini semua sekali ni kalau kita pergi, kita ni terpengaruh dengan ajaran kafir. Kafir saya sebut. Nampak? Ajaran kafir. Paling komang. Kalau kita memuliakan, pergi dengan sebab kita gembira, suka kepada tempat-tempat begini, paling komang haram. Komang lah tu. Makruh dah. Tak naik sampai tahap makruh dah pergi. Paling komang haram. Kalau kita ni riak dalam hati ni berasa tu sangat, gembira sangat, nak join sama, dibimbangi jatuh syirik. Ramai dah mufti pun ada bercakap, cuma mufti Perlis tak ada bercakap bab ni. Mufti lain ada bercakap. Jatuh syirik. Menteri Agama Ustaz Idris bercakap syirik. Dilarang, Menteri Agama larang pergi. Kita bukan masalah larang pergi. Jangan buat. Jangan buat. Tapi Menteri Agama tu dia bercakap jangan pergi tu, kuasa dia duduk situ je. Kuasa larang tak ada. Kuasa larang kebudayaan. Tu serah kepada kebudayaan. Masalah kan. Nampak tu? Minta maaf jangan saya sebut kata mengajar politik dalam masjid. Itu nak buka sikit. Apa benda yang berlaku di luar. Dan kalau saya tak sebut, seorang tak tahu. Ada seorang dua je tak tahu yang benda gini. Nampak tu? Macam-macam. Hak di Selangor tu mandi buih. Tak mandi buih macam-macam. Mandi air apa. Pesta air, mandi buih. Orang buang lah tu. Pakai Allah Akbar. Hak ni lambang dia sepatutnya kita kena ada tindakan. Kena ada tindakan. Kalau kita tak boleh nak halang dia orang buat, kita kena ada tindakan marah. Sebab apa? Pergi iklan perempuan muslimah. Sebab apa? Dia iklan gambar tu orang perempuan pakai tudung. Walaupun gambar itu hanya gambar kartun saja, dia buat macam kartun. Itulah gambar, bukan gambar sungguh. Gambar kartun. Sebab apa dia buat gambar orang perempuan Islam? Hak tu kena ambil bangkit. Siapa dia yang berani bangkit benda begitu? Dia tak ada. Hak cakap tu saya tanya, saya campur seorang-seorang. Hak cakap kena dengan buat tahlil bid'ah, baca Fatihah lepas mayang tu bid'ah, masuk neraka. Hak ni bid'ah, pergi buat tu. Bid'ah ke tak bid'ah? Bapa mu tak halang? Bapa yang mu tak bunyi? Bapa yang tidak bersuara? Kenapa tak? Kalau kena benda begitu, tidak ada suara langsung. Tapi baca Fatihah lepas mayang je bid'ah. Bid'ah, tiap-tiap bid'ah sesat.
tiap-tiap sesak masuk neraka. Maka baca Fatihah lepas sembahyang masuk neraka. Dan ni kurang dah sikit, tarik balik semula. Bukan tarik balik, kurang dah sikit. Buat tu salah ke ni. Kenapa? Orang dah sebut dah, mu hak tu bidah, hak ni bidah, cara tu. Tu cara tu tengok. Oh yaklah kata syirik ke, kufur ke, bid'ah ke, apa ke, mana ada suara. Itu yang saya kata, mufti-mufti lain bunyi belaka. Nampak tak? Mufti-mufti lain bunyi belaka halang. Sebab apa kita senyap? Yang selama ni kita latang sangat. Nampak? Seorang ustaz silap cakap. Dia nakal, dia ambil petik daripada mulut guru dia. Silap cakap je. Ya hentang habis-habis dici. Hentang secara berjemaah. Silap cakap. Tarik balik dah. Tarik balik. Hentang lagi. Padang muka kata dia. Tarik balik. Baru tahu salah. Nampak tak? Tarik balik ni biasa. Kita orang belajar, orang mengajar. Siapa-siapa pun kalau orang alim. Bukan perkara aib. Minta maaf bukan perkara aib. Saya mengajar minggu ni. Minggu lepas. Saya rasa salah. Minggu ni saya beritahu. Minta maaf, minggu lepas tu saya ada silap. Itu bukan aib. Itu meninggikan. Allah Ta'ala tinggikan martabat orang alim. Nampak tu? Itu meninggikan martabat orang alim. Bukan. Orang tanya soalan. Tak boleh nak jawab. Wallahu alam. Saya tak boleh nak jawab ni. Kalau saya jawab, tangguh minggu depan. Kalau jumpa, saya jawab. Tak jumpa, wallahu alam, cari orang lain. Itu bukan satu keaiban bagi Tok Guru. Itu satu Allah Ta'ala nak meninggikan martabat orang alim. Nampak tu? Cuma janganlah bila orang tu jawab. Kita kata apa? Hak jawab semua tetap tu kata dia. Tak ada orang boleh jawab gitu. Imam Malik pun tak jawab. Imam Malik 10 soalan. 7 dia tak jawab. 3 dia jawab, 7 dia tak jawab. Imam Malik tu buka dalam kitab Usul Fiqh. Nampak? Dalam kitab Usul Fiqh kita pun ada sebut benda betul. Perkara biasa. Bukan kita ambil hujah Imam Malik tak jawab. Bila ada ustaz, macam Ustaz Azhar itu. Contoh. Orang tanya banyak mana soalan pun dia jawab. Nampak tu? Orang hentam juga jawab. Dia kata Imam Malik tak jawab kata dia. Hak ni bukan dah ni. Main jawab saja. Tidak semestinya orang jawab tu salah. Kalau salah, beritahulah salah. Nampak? Jangan dok kira nak hentang ustaz. Dok kira hentang orang mengajar. Macam seolah kita ni pandai sangat. Nampak tu? Baik. Kalau nak hentang hak yang program Jepun ni. Saya herannya sebab apa Jepun tu boleh masuk buat budaya dia sini. Yang budaya dia tu menyalahi daripada budaya kita orang Malaysia. Majoriti orang Malaysia. Sebab apa dia boleh buat? Cuba kita orang Melayu, kita buat satu budaya yang budaya kita ada mirip keagamaan. Macam dia buat tu keagama tu. Kita buat satu budaya mirip keagamaan di 2 negara. Negara orang kafir. Majoriti dia orang kafir. Dan sensitif benda ni. Nak tanya boleh buat ke tak boleh buat? Dia beri permit ke tak? Kita kata budaya ni. Tapi budaya ala agama. Dia beri permit ke tak agak-agak? Dia hambak ke tak kita? Kita boleh terima belapang dada. Ayat belapang dada tu ayat mahfuz belaka. Nampak tak? Ayat belapang dada jangan. Baik. Stop situ. Nak cerita wahdaniyah kita tadi. Wahdaniyah ni silap wahdaniyah mak syirik. Silap i'tiqad wahdaniyah jadi kafir. Dalam tauhid ni bab syirik, bab kafir tu memang manis mulut lah kena sebut semua. Jangan kita sebut pula pesen-pesen hak zaman dulu tahun 80-an, 90-an. Sikit sebut bab kafir, sebut perkataan kafir dalam masjid. Oi, apa kafir semua ni, kafir semua ni. Sebut kafir. Tak. Ini memang dalam ilmu tauhid dia tak ada bab sah batal tak ada. Kenapa? Haram halal, haram makruh dia tak ada sebut. Hak tu dalam bab fiqh. Dalam bab ni Islam, kafir, syirik, murtad. Ni hak yang dalam sebut dalam kita tahu. Kalau hak ni kita tak boleh dengar,
maka kita tak boleh mengaji kitab tauhid. Kalau kita mengaji kitab tauhid, kena hadap. Kena dengar perkataan kafir. Bukan kita tuju, mengkafir, bukan. Kenapa tu? Kita nak jaga supaya kita tidak jadi kafir. Kita nak jaga supaya kita tidak jadi murtad. Kita nak jaga supaya kita tidak jadi syirik. Hak ni hak utama sekali. Itu yang kita mengaji tauhid. Kalau kita nak tahu kita sah ke batal, mengaji fiqh jelah. Mengaji fiqh. Biar akidah melaut. Akidah melaut tak pakar. Nampak tu? Jadi wahdaniyah ni kena jaga baik. Ni, benda-benda ni. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita hak duduk atas sejid ni, hak dengar pun kita tak sedar. Saya pun hak mengajar, na'udzubillah min zalik. Saya pun minta berlindung dengan Allah Ta'ala juga. Daripada kita nak menafikan sifat wahdaniyah secara secara tersembunyi, secara khafi. Kita tak sedar bahawa kita ni telah syirik secara khafi. Syirik khafi dia panggil. Tak sedar kita syirik. Hak ni yang hak Nabi sebut. Hak Nabi sebut, di akhir zaman ni, umat Islam, di akhir zaman, pagi Islam, petang kafir. Petang Islam, pagi kafir. Sebab apa? Sebab gini. Sebab celaru. Bila celaru, kita ingat kita Islam dah, kita mari semayang Islam semua dah. Kenapa dah? Pak, kita nak mati, kita tak tahu dalam keadaan kita pejam mata, mati kita tu mati dalam Islam ke tidak? Nak confirm mati dalam Islam, Nabi kata ucap la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah tu. Wahdaniyah. Situ je wahdaniyah, ambil balik wahdaniyah. Pak la ilaha illallah pun mati. Confirm dia mati dalam Islam. Kalaulah tak mengucap, mungkin sahaja. Mungkin dia mati dalam Islam. Kita orang hidup husnuzan. Mati dalam Islam sebab dia nama Islam, mak dia Islam, ayah dia Islam, lahir dalam Islam, duduk dalam kampung Islam, begitu begini, mungkin Islam. Maka kita pun mandi dia kapan ke dia, semayang ke dia. Hakikat sebenar kita tak tahu. Kenapa? Jangan lepas pada ni sebut pula orang tak mengucap tu mati kafir, tak ada, jangan. Jangan sebut begitu. Kita tak sebut begitu. Kenapa? Tak sebut orang tak mengucap mati kafir, tidak. Tapi kalau orang mengucap, confirm dia tu Islam. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam dia sebut la ilaha illallah, dakhalal jannah, confirm dah masuk syurga. Masuk syurga bukan lepas daripada api neraka. Bukan lepas daripada api neraka, tapi masuk syurga. Sebab masuk syurga? Sebab dia mati dalam iman. Orang yang mati dia dalam iman, walaupun iman sikit sebesar Zahra, sebesar ujung jarum sekalipun, masuk syurga. Walaupun masuk neraka dulu, tapi masuk syurga. Nampak tu? Sebab Nabi sebut begitu. Ayat mana tu? Ayat wahdaniyah. La ilaha illallah ni. Hak yang kita naknya, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah ni. Mana? Tiada Tuhan yang berkuasa melainkan Allah. Tiada Tuhan yang berkehendak melainkan Allah. Tiada Tuhan yang gitu begini, apa sifat-sifat kamalat melainkan Allah. Duduk situ dulu. Jadi kalau kata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah begitu saja. Tiada Tuhan apa? Kadang-kadang kuasa Allah Ta'ala, kadang-kadang orang lain berkuasa. Hak tu tidak jadi la ilaha illallah. Sebab tu nak mati, tolak belakang semua, la ilaha illallah, pak mati. Selesai masalah. Nampak? Itu dia. Kata dia, dan bahawasanya Ta'ala tiada baginya, bagi Allah itu dua sifat. Lagu mana pula kita bilangnya Allah Ta'ala ni hak wajib bagi kita tahunya, wajib ke atas kita mengetahui bagi Allah tu ada 20. Ni kata dua sifat bodoh juga. Dua sifat hak bertindang. Hak 20 tu tidak bertindang. Daripada wujud, kidang, bakok tu tidak bertindang. Hak ni sifat yang bertindang. Tidak atau lebih daripada itu. Daripada jenis yang satu. Sifat sesifat jadi dua. Nampak? Kalau kata wujud, sebab itulah orang bilang Allah Ta'ala wujud ke tak? Wujud. Dah mu ada ke tak? Mu wujud ke tak? Wujud. Allah Ta'ala wujud. Ya dah, sifat mula-mula sekali tu. Dah kita tu wujud ke tak? Learning gitu. Kita wujud ke tak? Wujud. Kalau lagu tu dua sifat, Allah Ta'ala pun wujud, mu pun wujud. Maka kalau lagu tu
Allah Ta'ala wujud, kita wujud. Tak ada beza. Sama ada. Allah Ta'ala ada, aku ada. Bukan begitu maksud dia. Allah Ta'ala adanya Allah Ta'ala tu berlainan dengan adanya kita. Adanya kita ni bergantung kepada Allah. Adanya Allah tidak bergantung kepada kita. Tu je beza dia tu. Itu dia. Baik. Seperti dua kudrat. Dua kudrat. Allah Ta'ala satu kudrat. Ada juga orang lain kudrat. Atau tiga. Yakni tiga kudrat. Banyak orang kuasa. Yang kita sebut minggu lepas tu, kuasa ni nak jadikan wahdaniyah. Sifat bagi Allah ni, sifat wahdaniyah bagi Allah, kamu tasil, kamu pasir, tak boleh berlaku dah tu. Kita tidak menafikan kamu tasil, kamu pasir, kita menafikan satu je, nak pergi kepada nak menafikan wahdaniyah. Apa nak menafikan wahdaniyah bagi Allah? Nak pergi kepada wahdaniyah kepada makhluk. Apa wahdaniyah kepada makhluk? Nak pergi kepada satu dunia, satu pemimpin. Yang kita sebut minggu lepas. Satu dunia, satu pemimpin. Dia. Seluruh satu dunia ni, seorang je pemimpin. Nak pergi ke arah situ. Dan akhirnya, kalaulah jadi sungguh, patuh sungguh, dan ini memang patuh sungguh yang kita sebut minggu lepas. Satu-satu negara bukan presiden dia yang mengatur. Nampak? Negara Malaysia bukan Perdana Menteri yang mengatur. Negara Thailand bukan Perdana Menteri dia yang mengatur. Hanya hak tu postman je. Postman. Arahan terima pak atur. Hak yang mengaturnya ialah barat. Satu pemimpin. Bila semua sekali dah jadi belaka dah, akan serah pemimpin agung. Satu pemimpin agung, iaitulah Dajjal. Dajjal nak pergi situ. Dia nak pergi situ. Itu makna dia nak buang terus sifat wahdaniyah. Sekarang dia buang sifat wahdaniyah daripada kam mumpasil. Hak penafian kam mumpasil, hak ni memang jadi syukur dah. Dia buang sifat wahdaniyah dengan kam mumpasil. Kemudian dia nak buang lagi wahdaniyah daripada kam muttasil. Semua nak berjaya belaka. Dan buang belaka semua wahdaniyah daripada kam muttasil, kam mumpasil, dia pergi pak. Tuhan sebenarnya yang memimpin dunia ialah Dajjal. Ialah Dajjal. Dan berbilang pada sifat ini dinamakan kam muttasil pada sifat ini. Kam muttasil pada sifat. Hak yang berbilang-bilang ini, itu dia. Yang berbilang dua kudrat. Tuhan ada dua kudrat. Bukan hak yang kita sebut tadi silap. Bukan dua kudrat. Orang ni satu, orang ni satu. Tak, bagi Allah Ta'ala tu dua kudrat. Ini maksud dia. Bagi Allah Ta'ala itu ada dua kudrat. Ada dua iradah. Macam kita. Macam kita ni. Seorang-seorang tu. Contoh kita ni iradah lah. Contoh kita berkendak. Kadang-kadang kita nak benda ni nak pergi jalan lah, contoh nak pergi berjalan. Pagi ni nak tubik. Nak tubik ni nak pergi pasar ke? Nak pergi pasar pun nak pergi. Nak pasar barang pun nak pergi. Nak pergi Kuala Terengganu pun nak pergi ni. Nak beli barang mana Kuala Terengganu pun nak. Pasar barang pun nak. Jadi Lebar Malang. Lebar Malang kan. Dia orang ajak ke Duri. Nak pergi belah Lek Ulu ni ada 3 ekor kubah dia sembelih. Nak pergi juga. Belah Lek Ilir tu. Nak pergi juga. Hak nu 5 ekor lembu. Nak pergi hak nu pun nak pergi. Hak ni pun nak pergi. Itu dua iradat. Dua kehendak dalam satu masa. Nampak tak? Dua kehendak dalam satu masa. Kadang-kadang kita nak buat satu-satu. Benda ni pun nak buat. Nak buat, tak boleh buat. Berasa nak buat. Berasa tak boleh buat. Berasa nak buat. Berasa tak boleh buat. Dua kehendak. Dalam seorang-seorang. Apa tu? Kudrat pun begitu juga. Hak ni pun kita kuasa buat. Hak ni pun kita kuasa buat. Dan dalam masa yang sama tu kita kuasa belaka. Nak buat belaka dua-dua.
Itu dia. Jadi kalaulah ada dua kudrat tu maknanya kudrat hak ni boleh buat ni. Kudrat Allah Taala ni ada dua. Hak kudrat hak ni dia buat jenis bahan tok. Kudrat hak ni dia buat jenis hak barang siap. Hak barang siap. Napa tu? Hak kudrat hak ni dia tak boleh buat pokok kayu. Hak kudrat ni pula dia tak boleh buat benda ni. Dia bagi kudrat lagu tu. Maka ini dinamakan berbilang pada sifat. Itu baru jadi itu. Berbilang pada sifat yang dinamakan kam muttasil pada sifat. Kam muttasil pada sifat. Itu dia. Dan bahawasanya tiada ada bagi yang lain daripada Allah Ta'ala sifat yang menyerupai akan satu sifat daripada segala sifatnya Ta'ala. Kita tengok ayat yang kedua tu baru. Tak ada sifat yang sama sebagaimana sifat Allah Ta'ala. Tak ada sifat yang sama sebagaimana sifat Allah Ta'ala. Dan jangan juga kita bawa sifat Allah Ta'ala itu meh sama-sama macam sifat kita. Lagi dahsyat. Kenapa? Tidak. Sifat Allah Ta'ala tidak ada sifat yang menyerupai dan menyerupai sifat yang lain bagi sifatnya, sifat Allah. Dan ini dinamakan kam munfasil. Kam munfasil. Kita Allah Ta'ala tu ada sifat kudrat. Orang lain pun ada sifat kudrat sebagaimana yang kita sebut tadi. Hak ni hak kam munfasil. Dua sifat kudrat, Allah Ta'ala pun kudrat, kita pun kudrat. Kita pun ada kuasa. Saya ada kuasa. Ikut pandang saya lah nak buat apa benda pun. Kenapa tak? Mengaku ada kuasa. Saya ada kuasa. Ikut pandang saya lah nak buat apa benda pun. Kita pun hangguk. Oh jangan main ni. Orang gagah ni. Orang ada kuasa ni. Kan dia buat apa-apa kita kan. Kita ni ada kuasa. Nampak tu? Dan dua kam ini ternafi. Keduanya dengan wahdaniyah pada sifat. Semua dua-dua ni, dua mana? Yang pertama tadi zat Allah Ta'ala itu sifat bagi zat ada dua sifat. Sifat Allah Ta'ala itu ada dua. Sifat ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hak ni satu ilmu ni dia tahu benda ni. Hak satu ilmu ni dia tahu benda ni. Macam kita. Kita ni orang panggil otak kiri, otak kanan. Orang sains katalah. Saya pun tak erti juga tu. Otak kiri, otak kanan. Otak kiri mikir benda ni. Otak kanan mikir benda ni. Tak betul? Otak kanan tahu benda ni. Otak kiri untuk tahu benda ni. Kau dua pengetahuan. Lama-lama jeng. Kamu mikir kan? Mikir di luar kotak. Mikir di luar kotak tu tak ada arah dah tu. Otak kanan tak fungsi, otak kiri tak fungsi. Waktu pergi otak tak luar mikir. Nampak tak? Makan di gitu tak. Saya kata je tu. Walau je. Gora. Nampak tu? Bukan mikir di luar kotak tu maksud gitu. Baik. Itu maksudnya. Bila sains tu dia kaji otak kita. Hak ni pengetahuanmu kenaan ni banyak sikit. Sebab apa otak kanan besar sikit. Pengetahuanmu hak belah benda ni banyak sikit. Sebab apa? Otak kiri ni banyak sikit. Itu dia. Jadi itu sebagai contoh Allah Ta'ala tidak begitu. Allah Ta'ala tidak begitu. Pengetahuan dia tu tidak begitu. Satu je pengetahuan dia. Dan bahawasanya Ta'ala tiada baginya perbuatan yang mengetahui akan dia padanya oleh yang lainnya, dan sekutu ini dinamakan kamutasi pada sifat. Perbuatan Allah Ta'ala tiada baginya perbuatan yang mengetahui akan dia. Tak ada pengetahuan. Yang mengetahui itu bukan yang mengetahui tu. Dalam kitab tidak tahu dia tulis mengetahui tidak tu. Perbuatan yang menyengutui. Kitab saya ni dia tulis mengetahui. Kitab tu dia tulis ke mana tu? Mengetahui ke menyengutui? Menyengutui. Kalau menyengutui itu betul. Kitab saya mengetahui bukan tu.
Kita ni dia, kita lama ni kalau nak mengajar dia kena mengaji suti-suti. Sebab tu kita turah kita pondok dia orang mengaji suti-suti. Kita tebal 4 jilid tu habis daripada kulit ke kulit belajar. Tu pondok apa tahun? Sekejap je 16 tahun je, bukan yang lama. 16 tahun. Kalau orang hok mengaji sekolah 16 tahun tu 3 kali PhD dah boleh. Nampak tak? Tidak tamat kita gitu. Perbuatan yang menyengutui akan dia, tak ada bagi Allah Ta'ala menyengutui perbuatan padanya, pada Allah Ta'ala, pada perbuatan Allah Ta'ala oleh yang lainnya. Oleh yang lain pada Allah Ta'ala, makhluk. Makhluk tak boleh nak buat, tak boleh nak menyengutui, tak boleh nak menyamai Allah Ta'ala. Dan sekutu ini dinamakan kam muttasil pada af'al. Hak ni sekutu ni dinamakan kam muttasil pada af'al. Kam makhluk maknanya semua Allah Ta'ala tidak menyengutui. Maknanya Allah Ta'ala nak buat benda ni kata, nak buat benda ni kata, nak buat belaka dulu. Nak buat apa? Nak bumi ni, nak suruh tak ada pun ada, ya, nak suruh tak ada pun ya. Dua-dua nak buat. Nak buat belaka, nak buat tak ada, nak suruh jadi tak ada pun ya, nak suruh jadi ada pun ya. Dah. Nampak tu? Dan bahawasanya tiada bagi yang lain Ta'ala satu perbuatan atas wajah mengadakan dan hanya sungguhnya dibangsakan kepadanya. Itu atas wajah tu kasbun dan ikhtiar. Hak ni dari segi kamu pasti. Hak yang cerah. Perbuatan Allah Ta'ala tak boleh kita buat. Hak tadi perbuatan Allah Ta'ala tidak ada dua. Nak buat, lepas tu nak tak ada. Waktu yang sama. Begitu juga perbuatan Allah Ta'ala tidak ada yang boleh buat. Tidak ada yang boleh buat. Apa? Allah Ta'ala nak buat pokok, kita pun boleh buat pokok juga. Allah Ta'ala boleh buat langit, kita pun boleh buat langit juga. Nak berlawang dengan Allah Ta'ala. Nampak tu? Jadi tak ada hak begitu. Hak mana yang kita buat semua tu, kata dia dibangsakan kepada Allah. Hak yang kita buat tu, itu kata dia dibangsakan kepada atas wajah kasbun, usaha dan ikhtiar. Nampak? Kasbun makna usaha dan ikhtiar sahaja. Kita buat apa? Bukan kita yang buat, bukan kita yang jadi. Meja ni kita buat, kita kata kita buat. Kita buat tu bukan maksud kita buat, iktiqad kita yang jadi, bukan. Cakap kita yang buat itu bermaknanya kita buat tu makna dia kita yang usaha dan kita yang ikhtiar. Bukan kita yang buat itu iktiqad kita yang buat, kita yang jadi. Tanpa mari daripada Allah Ta'ala dah. Kita ikhtiar saja. Hak yang lebih pada tu ialah Allah Ta'ala. Nampak? Ikhtiar ni, ikhtiar ahli sunnah wal jamaah. Kita ikhtiar, usaha dan ikhtiar wajib kita iktikad. Satu-satu benda yang kita buat kena ada usaha dan ikhtiar. Kena ada usaha dan ikhtiar. Nampak tu? Cuma ada di kalangan-kalangan ahli sufi, ahli tasawuf, dia tidak ada usaha dan ikhtiar. Itu serah kepada Allah. Cuma dari segi ilmu tauhid, kalau kita tak ada usaha dan ikhtiar, serah bulat-bulat kepada Allah, macam kita nak makan nasi, tak perlu makan nasi, kenyang sendiri, maka ini dinamakan, dia panggil kita serah kepada Allah Ta'ala ini, dinamakan golongan Jabariyah. Nampak? Dan Mu'tazilah. Dia kena dia tidak ada usaha dan ikhtiar. Ada yang usaha ikhtiar, dia pegang pada usaha dan ikhtiar. Maka ini dinamakan golongan Mu'tazilah. Nampak tu? Dia usaha ikhtiar. Hak usaha ikhtiar dia hak jadi tu. Semua sekali tu. Orang tanya, buat apa yang mu jadi kaya gini mu ni? Boleh pakai kereta comel, boleh pakai rumah comel, boleh pakai bini comel. Apa yang mu buat kerja ni? Apa yang sebab apa jadi gini? Yang jadi kaya gini? Dia jawab apa? Dia kata, dak aku ni dak macam gemung. Dak macam gemung lagu mana?
Mung ni malah. Aku ni nak cerita, nak jadi kekaya ni, nak jadi boleh bini comel, nak boleh rumah comel, kereta comel. Kata dia siang malam pagi petang. Mung dak bangun tidur lagi, aku dak tak jalan dah. Mung balik tidur dah, aku dak balik lagi. Mung tidur senyap dah, kho dah, aku dak balik lagi, dak tak jalan lagi. Kerja kuat dak kuat. Apa? Ni nak kaya ni. Aku kaya ni, aku boleh pakai ke ni dengan usaha aku tu. Aku bersungguh. Mung apa? Malah kata dia. Maka hak ni tak pakai. Tak pakai. Orang banyak mana orang usaha kuat siang malam pagi petang kerja tak mesti tak kaya-kaya pun ramai. Orang kerja tak setara mana peluh tak tubik. Peluh tak tubik. Pukul 8, pukul 9 baru tubik. Di rumah. Pukul 3, pukul 2 balik dah. Kaya lebih pada orang lain lagi. Kenapa? Tak semesti. Sebab apa? Sebab itu kuasa Allah Ta'ala duduk pada wahdaniyah tadi. Bukan duduk pada kita. Kalau duduk pada kita, kok kita dah anggap itu. Mungnya sebab tu jadi miskin. Malah kata dia. Bukan masalah tu. Kenapa? Pak belalang malah ada jadi nilai nikah dengan anak raja. Walaupun benda tu hanya sekadar cerita, tetapi itulah dia pedoman yang kita boleh ambil. Nampak tu? Tapi hak tu dah lalu. Tidur semua. Tapi makna begitulah. Tak mesti. Tapi jangan serah pada nasib. Serah pada nasib. Jadi lagu lain pula serah nasib. Ikut pandai Allah Ta'ala lah. Aku ni atas takdir. Takdir Allah Ta'ala nak jadi kaya, kaya. Nak miskin, miskin. Nampak? Itu takdir Allah Ta'ala kata dia. Ini pun tak jadi juga. Serah pada takdir. Baik. Dia. Ikhtiar. Dan ada perbuatan yang lainnya. Atas wajah mengadakan ini dinamakan kam munfasil pada af'al. Kita tolak kam munfasil. Ada juga kita kuasa. Sebab tu yang kita sebut dulu. Kadang-kadang kita nak lari daripada wahdaniyah ni supaya tikok kita silap. Kita buat. Pokok Allah Ta'ala buat. Rumah manusia buat. Nampak? Kita banding gitu tak boleh. Hak ni kita sebut tadi. Kita buat meja ni atas nama cakap buat. Bukan nak banding Allah Ta'ala buat ni kita buat ni. Allah Ta'ala buat ni kita buat ni. Hak tu lari etika tu salah. Kita kata meja ni siapa dia buat? Oh, tukang tu hak sebelah tu. Tukang yang duduk kat rumah aku ni buat meja ni. Itu dari segi cakap untuk nak pergi kepada kasbun wa ikhtiarun. Usaha dan ikhtiar. Sahaja. Bukan makna i'tiqad dia buat dan dia yang jadikan tanpa kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ajar budak-budak dalam buku kafar tu, dalam buku kafar, kita tulis laki pokok. Siapa buat? Allah Ta'ala buat. Rumah manusia buat. Itu kita banding. Makna kita nak nafikan dari segi wahdaniyah. Kam kita tak nafikan kam munfasil, tapi kita terima kam munfasil. Kita terima berbilang-bilang pada perbuatan Allah Ta'ala. Hak ni jadi syirik. Hak ni jadi syirik. Nampak? Hak macam dalam buku kafar. Itu saya sebut terang dah tu. Terang dah tu. Jaga baik sikit. Sekali anak-anak kita mari tanya Abah. Abah, siapa buat pokok? Allah Ta'ala. Dan siapa yang buat rumah? Manusia kan? Saya pernah tu anak jauh 3 mari soal. Masa anak jauh 3 dia soal. Apa siapa dia buat rumah? Nampak? Siapa dia buat pokok? Kata buat apa? Tanya lagu tu. Tengok buku Pak. Tengok buku. Oh ya sungguh. Dan sampai kali ni dipertikaikan buku tu. Tapi masih lagi tak buat, tak baiki-baiki. Konon-kononnya rumah kita buat. Hak ni kita kata kita buat tadi bukan kita nak banding dengan Allah Ta'ala. Tapi kita pergi kepada Allah Ta'ala bukan nak banding. Kalau hak tadi banding pokok Allah Ta'ala buat, rumah manusia buat, itu banding. Banding maknanya dua kudrat. Dua kudrat. Bukan satu kudrat. Tak ada sifat wahdaniyah. Kalau kita sebut meja ni siapa dia buat? Tukang buat. Itu bermakna bukan makna kita pergi kepada nak bandingkan kepada Allah Ta'ala. Itu makna hanya kasbun wa ikhtiarun. Jangan banding Allah manusia. Allah manusia. Kalau lagu tu banding. Itu dua kudrat. Jagalah baik. Bimbang ni.
Ustaz-ustaz dia, cikgu-cikgu dia tanya, baru ni ada cikgu tanya. Dia tu rusnya kata, nak jawab ke mana? Tahu ke budak? Dia tauhid dia dah kemah. Nak jawab ke budak tu, nak jawab ke mana? Dia kata dia tahu ni, dalih nak sebut ni, gini dalih nak sebut. Tapi tahu. Tapi nak jawab ke mana? Budak nak pegang ke mana? Dia tak reti nak pegang. Tak budak, siapa? Budak. Dan dia pegang tu, siapa ketua dia pegang? Siapa ketua? Tak jumpa pula sifat wahdaniyah. Habis. Bila ni belajar sifat apa dah panggil dah tauhid 3 serangkai. Tauhid 3 serangkai ni tak ada jumpa ni. Tak ada jumpa ni kau berat. Kenapa dah? Jadi banding lagu tu. Dan ternafi 2 kam ini, kam mana? Kam muttasil dengan kam munfasil dari segi sifat, dari segi af'al. Sifat dan dari segi perbuatan Allah Ta'ala ini dengan wahdaniyah pada af'al. Ni pada af'al. Ternafi dah 2 kam ini, 2 kam muttasil, kam munfasil pada af'al. Kita nafi maknanya segala perbuatan ni Allah Ta'ala. Sebab tu awal-awal lagi kesan, tidak ada kesan perbuatan kita. Tak ada kesan sikit. Tak ada bekas sikit. Hanya bekas Allah Ta'ala sahaja yang beri. Sehingga dia kata, kita akak ibu jari. Kita akak tangan ini, kita gerakkan tangan. Kita gerak tangan, usaha ikhtiar kita bergerak. Tapi yang menggerakkan tangan, bukan kita. Nampak? Bukan kita. Ini Allah Ta'ala yang menggerakkan. Kita bergerak, kita gerak tangan atas dasar usaha ikhtiar. Tapi yang menggerakkan tangan, ialah Allah Ta'ala. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan mustahil. Wallahu a'lam.